Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu? Baik, jadi malam ni kita ada tahlil Ni baru meninggal ke lama dah? Lama dah? Oh, ada jemaah sini ke? Ada main masjid? Kuliah ada dia? Ada. Oh. Kat mana? SMKA ke Kampung Selamat? SMKA. SMKA saya perasan kot tu. Dia duduk jaga depan kampung tu Kat Kampung Selamat depan SMKA tu. Okey, saya tengok muka kenal. Baik tuan-tuan, tak apalah. Umur apa ni? 51. Ha? 51. Muda lagi tu. Sakit apa? Stroke. Tak apalah tuan-tuan. Hari Jumaat ni kan? Baru sangat ni tu. Baik. Tak apa tuan-tuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekejap kita tengok dalam lagi 10 minit nak isyak kita tahlil lah. Baik, kita berhenti di mana tuan-tuan? Ya, muka surat 10 tajuk baru. Malam ni masuk tajuk baru. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang, fasal. Ini suatu fasal dan wajib atas tiap-tiap muslim ia memelihara Islamnya dan baikkan peliharanya daripada barang yang membinasakan dia dan daripada yang membatalkan dia dan yang memutuskan dia, iaitu murtad. Makna dia, kita orang Islam wajib jaga iman kita daripada terbatal. Bukanlah makna bila kita duduk dalam Islam maka apa saja yang kita buat kita kekal Islam. Tak. Ada beberapa perkara yang kita buat menyebabkan kita terkeluar dari Islam. Itu yang bahaya lah. Ini satu bab yang cukup penting. Sebab di akhir zaman Nabi dah sebut, banyak orang sangka di Islam, dia bukan Islam, dia kafir. Malah itu sangat berbahaya. Sebab orang yang mana zahir di Islam, identiti dia kita nampak Islam, tapi akidah dia rosak ataupun akidah dia kufur, maka dia dah jatuh ke dalam satu peringkat yang sangat teruk, iaitu munafik. Tahu munafik? Munafik ni orang yang zahir di Islam, dalaman dia kufur. Sebab apa? Orang munafik ni paling teruk sekali. Di akhirat orang munafik lah paling seksa sekali. Dalam Quran sebut, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahu nasira. Jadi orang munafik ni adalah orang yang dalam sungguhnya orang munafik ni berada di kerak neraka. Kerak neraka. Maknanya dia kalau macam periuk tu, yang paling panas tu kat kerak dia, betul kat bawah tu, kat api. Itulah neraka yang paling padat, paling panas, paling seksa, kerak dia. Segala nanah daripada atas tu, nanah-nanah orang yang kena bakar turun kat depa. Itulah yang paling padat, paling kelam. Dan tuan-tuan tahulah neraka ni dalam. Neraka dalam dia berapa puluh kilometer, wallahu alam. Tapi kita nak tahu dalam dia, Nabi SAW pernah duduk dengan para sahabat, terdengar satu dentuman daripada langit. Bunyi ni sangat kuat. Sangat kuat dentuman ni.
Boleh dikatakan yang berada di bumi ni dengar lah. Sangat kuat dentuman dia, menggemparkan. Jadi sahabat Nabi pun tanya pada Nabi SAW, berbunyi apa? Kata Nabi SAW, itulah bunyi batu yang dilempar daripada mulut neraka tu, jurang neraka. Neraka ni kita jatuh dia, bukan masuk ke pintu neraka ni, dia masuk daripada atas, dia turun ke bawah. Dia macam tu. Macam tuan-tuan terjun dalam gaung tuan-tuan, jurang yang dalam. Jadi orang neraka ni bila lempak batu tu, jurang neraka ni lempak batu tu turun daripada mulut dia tu, mulut jurang tu, masuk turun 70 tahun baru sampai bawah. Dalam mana tu? 70 tahun. Dia turun daripada atas tu, turun 70 tahun baru sampai bawah. Itu yang bila dia jatuh, sampai kita kat bumi pun dengar bunyi dia yang sangat kuat, memenuhi langit, kedebum, bunyi yang sangat kuat. Baik, jadi itulah neraka sangat dalam. Jadi orang ni masuk neraka berdasarkan dia punya kejahatan dia. Kalau kejahatan dia sikit, dia masuk neraka. Mungkin dia masuk neraka tu, mungkin dia masuk sikit, takat dada dia saja neraka tu. Kalau dia teruk lagi, mungkin tenggelam, hapus. Teruk lagi dalam. Kalau teruk lagi, mungkin 100 kaki di dalam. Teruk lagi mungkin 200 kaki. Teruk lagi mungkin 1 kilometer di dalam. Teruk lagi mungkin dalam lagi ya. Jadi munafik ni teruk tak teruk, dia paling teruk sekali. Bawah tu, rapat kat bawah tu, itu munafik. Neraka ni bila orang dah masuk neraka, dia akan tutup kat atas. Macam kita masak nasi, kita tutup kat atas, jadi lagi panas. Betul tak kan? Berapa? Tuan-tuan lagi tak boleh nak napas dah tuan-tuan, dengan panasnya. Dan ahli neraka ni pula saiz dia besar tuan-tuan, sebab nak bagi seksa lebih, lagi sakit ahli neraka ni kerana kejahatan mereka. Ahli neraka ni gigi ahli neraka ni besar gunung Uhud. Gunung Uhud, tuan-tuan pernah pergi Mekah, tengok gunung Uhud, itu gigi ahli neraka. Badan dia besar mana? Lagi besar. Maka lagi berhimpitlah mereka dalam neraka, lagi seksa lah, betul tak? Lagi besar badan kita, lagi banyaklah tempat kena bakar, lagi sakitlah kena seksa. Jadi ahli neraka ni besar tuan-tuan. Jadi munafik ni cukup bahaya tuan-tuan. Sebab tu bab ni penting. Sebab tu kita mengaji akidah, supaya kita tak rasa kita ni Islam padahal dah kufur. Orang yang mana zahir di Islam, akidah dia kufur, dia munafik. Kalau masuk neraka nanti dia lagi teruk pada orang kafir, dia lebih teruk pada orang Yahudi, lebih teruk pada orang Kristian, lebih teruk daripada penyembah berhala, dia lagi teruk. Pasal apa? Pasal orang lawan ni dia merosakkan Islam ada dalam. Betul tak? Dia orang Islam, tapi dia menyebarkan akidah-akidah, kepercayaan-kepercayaan yang merosakkan Islam. Kalau orang yang bukan Islam, kita kenal, betul tak? Okey, yang ni sembah berhala, yang ni sembah matahari, yang ni sembah laut, contohnya lah, kita kenal jelas. Puak-puak yang sesat ni, yang dia claim di Islam, selain pada ahli sunnah lah tuan-tuan. Saya tak kata semua kufur, tapi sebilangan mereka ada yang memang kufur. Selain pada ahli sunnah tu memang ada yang kufur tuan-tuan. Dia claim dia berislam, tapi dia menyebarkan akidah yang bukan-bukan. Contohnya ada puak mengatakan Quran tak betul, ada. Yang ni memang kufur tuan-tuan, ni kufur. Tapi dia claim Islam, pakai serban. Ini kufur tuan-tuan. Sebab kata Quran tak betul, kurang ke lebih ke, kufur. Ada juga yang dia kata sembahyang tak wajib, ada. Betul tak? Ada. Orang ramai ikut tuan-tuan. Agama Taslim, itulah agama sesat, ajaran sesat paling tua di Malaysia. Pada tahun 18 lagi dia dah ada. Kita mentah lahir tahun 18 tuan-tuan dah ada lah ajaran Taslim ni, yang mana sembahyang pakai niat. Sembahyang tak wajib. Sembahyang macam kita tu tak wajib. Penang banyak, kita di Krian pun ada sikit, banyak tuan-tuan. Sembahyang tak wajib. Ni kufur tuan-tuan. Bila menafikan kewajipan sembahyang, kufur. Sembahyang tak wajib, pakai niat semua. Ni kufur tuan-tuan. Ada lagi tak? Ada. Dia tolak hadis semua. Betul? Dia claim dia Islam, tapi dia tolak semua hadis. Ini kufur. Ataupun dia kata dia Islam, tapi dia hina seluruh sahabat Nabi, tinggal berapa orang kan? Ini kufur. Bila kita mengkafirkan sahabat Nabi, maka kita membatalkan Islam. Sebab membatalkan Islam? Sebab Al-Quran sampai pada kita melalui sahabat.
Betul tak? Pada Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in pun sampai kat kita. Kalau sahabat Nabi ni 11 orang je yang beriman, maka Quran tak mutawatir. Tahu mutawatir? Mutawatir tu maksudnya zaman Nabi, puluh-puluh ribu sahabat Nabi hafal. Lepas tu tabi'in puluh-puluh ribu hafal. Lepas tu tabi'in puluh-puluh ribu sampai pada kita, baru mutawatir. Bila dia kata sahabat Nabi yang betul ni berapa belas orang, ini kufur tuan-tuan. Sebab dia menyebabkan Quran, menafikan Quran itu mutawatir. Ini bahaya tuan-tuan. Dah ada orang macam tu, betul tak? Dia rasa dia betul, dia rasa dia Islam. Ini kufur. Inilah orang munafik dalam Islam, yang mana dalam Islam dan dia merosakkan Islam. Ini bahaya tuan-tuan, dia merosakkan Islam. Baik, ataupun sebahagian golongan tuan-tuan yang mana apa, macam liberal, maka dia menafikan banyak hukum Islam. Banyak contoh, orang perempuan wajib pakai tudung. Pokok liberal ni dia percaya Quran dia kata ni undang-undang kuno kata. Dia direct terus dia kata tu. Pada hukum Allah ni kuno kata. Ni menzalimi wanita. Hukum Allah zalim. Hukum Allah menzalim. Ni kufur. Ni kufur. Tapi dia claim dia Islam. Dia pun nama dia sister Islam lah. Golongan liberal adalah Islam lah. Nampak tak? Tapi akidah kufur. Kita baca dalam Quran, lidzakari mislu hadzil unsayain. Pembahagian harta pusaka laki 2 bahagian pada perempuan, betul tak? Sister Islam tak mau. Ni apa punya hukum? Ni kuno punya hukum. Tak boleh pakai. Padahal sebut dalam Quran. Tapi dia tanpa segan silu, walaupun sebut dalam Quran, dia tanpa segan silu. Ni hukum apa ni? Ni jelas kufur. Ataupun banyak tuan-tuan, suami boleh kahwin, laki boleh kahwin berapa? Boleh kahwin 4. Tapi awak tuan-tuan semua kahwin 1 ya? Mana dia tak boleh? Kan tak boleh. Takutlah tuan-tuan kena katuk nanti. Dari segi hukum boleh, dari segi teori boleh. Sebab apa? Sebab ada setengah orang dia boleh, betul tak? Ada setengah orang dia kaya, duit banyak, dia kahwin lain, bini marah, dia bagi Ferrari kat bini dia, senyum, betul tak? Orang perempuan itu je ubat dia, betul tak? Bini marah, yang nak ambil lah 100,000 ni buat joli. Senyum sampai kat telinga. Kita duit tak ada, betul tak? Nak bagi duit pun tak ada. Kadang-kadang pinjam duit bini, betul tak? Cuba duit banyak, kahwin 2, bini mengamuk-ngamuk, tetap bagi dah. Ambil lah 100,000 ni. Tak pun tuan-tuan bawa balik mah, betul tak kan? Tengah-tengah marah, tuan-tuan buka apa, dalam beg tu dah mah ada. Ni ada 10 kilo mah, macam-macam jenis ada. Berhenti marah dapat, marah tak dapat. Okey. Hilang marah dia mungkin slow sikit. Tapi kita tak mampu. Tapi ada orang mampu. Ada orang pendapatan bulanan 100,000, ada orang 200,000, ada orang 300,000, ada orang pendapatan puluh juta. Ada. Ramai aja. Cuma dia berdiam, tak bagi tahu. Ramai aja ada yang lagu tu. Bisnes lah tuan-tuan biasanya. Dia mampu, betul tak? Orang lagu ni mampu, tak ada masalah. Bini marah lagu mana pun dia boleh kontrol dengan apa? Fulus, betul tak? Bagi kat kredit kan, bawa pergilah beli apa hang nak beli. Senyum tuan-tuan, tengah-tengah marah teruk pergi kedai mas, betul tak? Pergilah beli apa. Lapang sikit. Tapi kita tak mampu. Ada orang mampu. So dia boleh kahwin 2, dia boleh kahwin 3, boleh kahwin 4, terpulang pada dia. Tapi bukan semua orang mampu, betul tak? Baik. Tapi kalau sistem Islam liberal ni, dia nafikan tu hukum ni. Ni apa punya hukum ni? Ini kufur tuan-tuan. Jelas dalam Quran tolak kufur. Tapi bila dia klaim Islam, kita tak boleh tanam dia di perkuburan. Kita kena urus macam orang Islam juga tuan-tuan. Tapi akhirat di mana? Akhirat dalam neraka yang paling dalam. Kenapa munafik ni lagi teruk pada Hindu, Buddha, Kristian? Sebab mereka ni duduk dalam Islam, mereka merosakkan umat Islam tuan-tuan. Bahaya tuan-tuan. Sebab tu kena mengaji bab ni tuan-tuan, supaya jangan kita tersilap. Kita sangka benda yang kita buat ni tak membatalkan iman, rupanya membatalkan iman. Dan kita dah jatuh munafik, kita mati, kita sangka kita beriman, rupanya mati, kita lah antara makhluk paling teruk di akhirat. Baik tuan-tuan, kita tengok apa kata pengarang. Kami berlindung dengan Allah daripada kufur tuan-tuan. Kufur setelah beriman. Dan sungguhnya telah banyak yang demikian itu pada zaman ini, sebab memudahkan mereka itu pada perkataannya, hingga bahawasanya keluar setengah daripada mereka itu perkataan yang mengeluarkan daripada Islam. Pasal apa? Senang sangat nak cakap, betul tak? Suka-suka cakap. Dia tak semayang, kawan dia semayang,
Dah 10 tahun dia tak semayang. Jadi satu hari kawan dia ajak kawan dia pergi keluar, contohnya lah ni, pergi mancing ke. Kawan dia kata, tunggu Ustaz, nak semayang Ustaz. Lepas tu dia kata apa? Semayang buat apa? Betul tak? Bukan dapat edah pun semayang tu. Buat semayang buhan miskin, tahu tak? Allah terima ke semayang hang tu? Tak ada faedah pun. Kalau semayang tu berfaedah, hang dah kaya dah. Nampak? Dia peleceh semayang. Ini perkataan kufur. Tapi kadang-kadang ada orang cakap begitu. Kadang orang cakap, dia rasa apa? Dia ringan cakap, sedangkan itu perintah Allah. Apa bahaya dia tuan-tuan? Dan pertama tuan-tuan, dan Nabi pun sebut, akhir zaman benda itu jadi biasa. Nabi sebut akhir zaman dalam hadis yang sahih, itulah tanda-tanda akhir zaman. Banyak orang Islam yang jadi kafir. Saat dia kafir, saat dia masuk Islam, nanti dia kafir balik. Kenapa dia masuk Islam, betul dia jadi kafir balik? Sagi dia mengucap betul tak kan, dia masuk Islam, nanti dia buat balik, dia jadi kafir. Mudah jadi kafir tu. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan. Kata Nabi SAW, kita ni bersegeralah melakukan ibadah sebelum datangnya bermacam-macam ujian, macam-macam perkara yang menggugatkan iman kita. Kaqit'il lailil muslim, seperti potongan-potongan malam yang kelam. Itu Nabi sebut. Dahsyat tak dahsyat akhir zaman ni? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Nanti akhir zaman, nanti fitnah, nanti kita lah akhir zaman tuan-tuan. Ada orang pagi beriman, petang kafir. Tapi dia tak claim dia kafir. Dia tak claim dia kafir. Dia ngaku dia Islam, tapi sebenarnya dia kafir kerana perkataan dia yang muka-muka ni, mencakap sebahagian ni wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Ada setengah orang petang tadi beriman, pagi tadi kafir. Pasal apa? Tapi dia tak kata dia masuk Kristian ke Yahudi tak. Tapi perbuatan dia, perkataan dia. Jadi tuan-tuan, jaga-jaga tuan-tuan perkataan kita. Jangan kita bermudah-mudahan dalam soal agama. Jangan sebut, nanti rosak akidah tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, apa yang bahayanya rosak akidah? Satu lagi tuan-tuan, dia akan membatalkan semua ibadah kita. Membatalkan semua ibadah kita. Contoh, kalau kita umur 60 tahun, pergi Mekah ni dah 20 kali haji, umrah ni dah 30 kali masjid pun banyak kali dah kita bina masjid, rumah anak yatim. Bulan Ramadan kita semayang 23, siap dengan tahajud lagi. Tiba-tiba kita buat perkara-perkara yang membatalkan iman. Bila batal je iman, apa jadi? Fahabitat a'maluhu fid dunya wal akhirah. Amalan ni batal semua. Kira yang 60 tahun dulu tu kosong, habis langsung. Katakan dia tersedak, dia bertobat balik, dia bertobat, pahala tak ada? Kira start beramal balik Dosa tak hilang, dosa berdendam tu, dosa tak hilang. Itu bahaya tuan-tuan. Kalau kita ni senang sangat nak cakap bab agama, kalau tak reti jangan duk cakap. Kalau reti bercakap. Apatah lagi kalau kita jatuh sampai menghina hukum Islam, hina hukum yang dalam Quran, di dalam hadis yang mutawatir, ini menyebabkan kufur, batal iman. Baik tuan-tuan, kemudian sekalipun buat lawak tuan-tuan, sekalipun buat lawak, baik, tak boleh melawak. Nak melawak, pergi melawak benda lain. Dalam Al-Quran ada sebut, Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Ayat Quran sebut, adakah kamu ni dengan ayat Allah, dengan Rasul Allah, dengan Nabi SAW, hadis Nabi lah sekarang ni, dan ayat-ayat Allah, ayat Quran, segala hukum yang ada dalam Quran tu, kuntum tastahzi'un, hampa ni buat lawak. Tidak? Buat lawak, buat main-main, buat loya buruk. Qul la ta'tadiru, kata Allah Azza wa Jalla, tak payah minta maaf. Tak perlu minta maaf. Pasal apa? Qad kafartum ba'da imanikum. Pasal perbuatan hampa dia buat lawak dengan apa? Ayat Quran ni, hadis Nabi ni, hukum-hukum Allah ni. Perbuatan hampa ni menyebabkan hampa dah kufur dah. Kufur. Sekali tak kami melawak je pun. No. Kufur. Habis tu apa jadi? Amalan hang dulu habis. Dosa tak hilang amalan baik kosong. Okey, tak apalah, aku mengucap balik. Tak apa, mengucap lah, selamat Tapi hang start beramal balik Pasal di akhirat darjat kita berdasarkan amalan. Boleh tuan-tuan? Sikit amalan tuan-tuan rendah lah tuan-tuan.
Banyak amalan tuan-tuan beruntung lah. Sekarang kita tak nampak tuan-tuan. Akhirat nanti sedih. Betul tuan-tuan? Sebab sekarang tak nampak. Nampak nanti dia dah mati baru kita tahu penyesalan yang sebenar tuan-tuan. Alah macam malam ni lah tuan-tuan. Kalau malam ni saya kata, kalau saya kaya lah tuan-tuan. Kalau saya kaya lah. Kalau saya kaya macam adik Sultan Brunei, Jeffrey Bolkiah. Dia belanja sebulan 200 juta tuan-tuan. Sebulan belanja 200 juta. Bukan pendapatan, belanja 200 juta. Pendapatan dia banyak mana saya tak tahu. Tapi sebulan dia perhabis 200 juta. Sekarang ni mungkin dia dah senyap. Dulu lama tuan-tuan. Lah ni dia dah mula low profile sikit lah. Dulu sebulan 200 juta tuan-tuan. Dia belanja. Kaya tuan-tuan. Kalau saya kaya macam tu tuan-tuan, saya umum dekat Tubuk Matau ni, siapa main kuliah saya malam ni, saya bagi seorang 1 juta. Agak-agak ramai ni ke? Tapi satu syarat, yang duduk dalam masjid je, kat luar tak dapat. Agak-agak ramai ni ya. Pecah habis macam ni. Betul tak kan? Ulok kepala bagi masuk. Pasal apa? Katakanlah tuan-tuan yang mai, katakanlah siapa mai saya bagi, esok saya transfer semua, abang 1 juta. Agak-agak orang kampung lain yang tak, yang apa, yang terlepas lah, yang tak dapat. Malam ni saya bagi tuan-tuan semua seorang 1 juta. Ni ada ni semua bagi seorang 1 juta semua. Esok masuk. Dia tak ada lah esok tuan-tuan, mungkin 3-4 hari jugalah dia, sebab kalau duit 1 juta ni dia besar, jadi dia kena buat laporan ke apa, Bank Negara, dia kena check dulu baru boleh masuk. Mungkin dalam 2-3 hari baru masuk. Masuk akaun tuan-tuan 1 juta. Tuan-tuan balik ni bagi tahu kat member-member yang tak main. Agak-agak depa sedih ke tak sedih? Oi, kecewa. Awak hampa tak bagi tahu, betul tak? Miss call lah. Call lah. Saya silap bini tuan-tuan pun marah, betul tak kan? Abang kalau ya pun panggil lah sayang sekali. Betul tak? Ni kalau malam ni saya bagi tahu, ni yang tak main ni mesti frasnya. Aduh, 1 juta tak dapat. Fras. Pasal apa? Dah lepas nak buat je dah. Sama sebab tu tuan-tuan jangan cemburu tuan-tuan. Ada orang, ada saya pernah jumpa satu orang. Sikit tuan-tuan dia macam cemburu. Ada orang ada setengah orang, dia hidup teruk. Daripada muda tak semayang, muda dia berzina, minum arak, perempuannya dengan dadahnya, segala jenis maksiat dia buat. Tapi tua-tua dia taubat. Jarang tuan-tuan, tapi ada lah, jarang sangat lah. Sebab ulama' dah sebut, manusia ni akan mati pada kebiasaan dia. Siapa biasa baik, dia akan mati baik. Siapa biasa hidup dia tak baik, dia mati tak baik. Betul tak? Kalau ada orang tu biasa dia tak semayang, dia mati pun dia memang sampai mati dia tak semayang. Tuan-tuan perhati je kawan-kawan tuan-tuan. Kalau dia tak semayang, sampai ke mati dia tak semayang. Betul Pak Ibrahim? Ada orang begitu. Kalau dia tak semayang, sampai ke mati dia tak semayang. Kalau jenis minum ekok ni, kadang-kadang silap balik kedai minum ekok, dia mati. Manusia akan mati di atas kebiasaan dia. Anas, al-insan mata ala ma yahya alaih, ma'asya alaih. Ni kata-kata Ibn Hajar, kata silap, kata ulama, manusia akan mati pada kebiasaan dia. Biasa buat baik, mati dalam keadaan baik. Biasa buat jahat, mati biasa buat jahat. Tapi ada orang tuan-tuan, adalah dalam 1000 tu mungkin seorang lah kot, yang dia kadang-kadang dia boleh jadi twist. Ada. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan, ada satu pakcik ni bekas gangster tuan-tuan, rajin main kuliah saya. Ni gangster betul tuan, bukan gangster kampung tuan-tuan. Ada orang dia gangster kampung, betul tak kan? Ni ramai sikit dia berani gila tuan-tuan. Tapi sekali pinjam duit alung nak pergi luku kepala dia takut, betul tak? Ni gangster kampung tuan-tuan. Ni gangster betul. Dalam geng dia tu ada Cina, ada India, memang jenis pergi pukul orang, bunuh orang, gangster sungguh, perang kawasan. Kawan dia pun dia bagi tahu saya, geng-geng gangster dulu kawan dia mati kena tembak dengan polis, mati kena bunuh, mati bergaduh, memang ganas sungguh lah tuan-tuan. Member-member dia pun tattoo penuh badan. Gangster bukan jenis sembang lah tuan-tuan, gangster sungguh. Tapi dia dah tua ni dia taubat lah, taubat. Dan dia cerita kat saya meleleh mental, cerita. Dan dia juga cerita kat saya yang kawan di Cina masuk Islam tu. Kawan di Cina badan penuh tattoo. Gangster tuan-tuan, tattoo menakutkan, penuh tattoo ni. Jumpa dia, kata lu aku ikut hang lah, sama-sama gangster dulu kan. Sekarang ni dah tua, aku pun nak masuk Islam lah. Nak masuk Islam, dia masuk Islam. Subhanallah tuan-tuan, Cina tu masuk Islam, Cina gangster masuk Islam, badan penuh dengan tattoo tuan-tuan. Tak apalah, dia cerita kat saya menangis tuan-tuan. Kata dia ada seorang kawan ni,
Dosa apa yang dia tak buat? Segala jenis dosa dia buat. Tapi dia mati atas sejadah. Mati atas sejadah. Tengah semayang lah tuan-tuan, mana dia? Pas semayang tu dia duduk berzikir ke apa, mati atas sejadah. Cerita meleleh mata. Tapi saya tanya dia soalan. Saya kata, ni haji. Saya tak tahu dia haji belum. Maksudnya haji dia kot. Saya kata, tapi dia walaupun dah tua pun dia masih nampak gangster juga tu. Pasal dah memang gangster, susah nak ubah watak gangster dia tu. Jadi saya kata kat dia, haji, kalau banyak-banyak kawan haji ni yang mati atas sejadah ni apa ramai? Kawan dia yang gangster kongsi gelap ni lah. Saya tanya, dia kata kebanyakan kawan dia mati memang macam ni po. Mati merompaknya, mati kena tembak dengan polisnya, mati bergaduhnya, mati pada kebiasaan. Yang dia bagi tahu saya mati itu seorang aja. Lepas tu dia seorang nak taubat. Pasal apa ada orang kadang-kadang dia teruk-teruk hujung dia twist tuan-tuan. Tuan-tuan percayalah, kadang-kadang dia ada kebaikan yang tersembunyi. Boleh jadi dia teruk tapi dia sayang para ulama. Boleh jadi tuan-tuan. Itu yang kadang-kadang hujung dia boleh apa? Dia dapat hidayah. Ataupun dia sayang pada orang-orang yang mengaji ilmu agama tuan-tuan. Ni benda ni berat besar tuan-tuan. Dan orang yang sayang pada orang mengaji agama, sayang pada orang yang menyampaikan ilmu, ini besar di sisi Allah. Ataupun dia ni walaupun gangster-gangster lagu tu, sangat hormat pada ibu bapa. Itu yang kadang-kadang Allah Ta'ala bagi petunjuk kat dia hujung-hujung tu. Sama juga ada orang kadang-kadang baik sungguh, baik sangat-sangat, tapi hujung-hujung jadi jahat tuan-tuan. Jarang tuan-tuan. Mungkin dalam 100,000 ada kot seorang dua lagu tu. Tapi pasti apa ada. Biasanya orang lagu ni dia ada kejahatan yang kita tak nampak. Dia pun mungkin dia tak perasan bila dia tak muhasabah. Mungkin dalam hati dia ada perasaan riak, dia ada takbur, dia ada sum'ah, dia beramal bukan kerana Allah. Orang yang lagu ni biasanya tuan-tuan menyebabkan akhir hayat dia berubah tuan-tuan. Pasal dia beramal bukan kerana Allah. Ataupun ada takbur dan sebagainya tuan-tuan. Okey tuan-tuan, tak apalah. Jadi saya nak sebutnya tuan-tuan, saya nak sebut bukan apa, ada orang cemburu. Nampak dia hidup buat maksiat, 2-3 hari nak mati dia bertaubat sungguh-sungguh, mati dapat masuk syurga. Tuan-tuan nak cemburu apa? Orang yang lagu tu darjat dia di syurga 3 hari dia beramal tu. Tuan-tuan faham maksud saya? Darjat di syurga 3 hari dia beramal tu lah. Yang kita kena cemburu ni orang daripada start dia balik tu sampai umur dia 70-80, semayang tak pernah tinggal. Betul tak? Sedekah tak pernah tinggal, ibadah tak pernah tinggal. Ini yang kita kena cemburu. Orang ni darjat dia ikut masa dia beribadah. Siapa yang sempat beribadah 2-3 hari lepas tu meninggal, ini menyesal tak tahu nak kata. Sebab syurga dia takat dia beramal. Sekarang tak nampak, nanti di sana baru nak nampak. Sebab tu Nabi pernah orang tanya Nabi, siapakah sebebek manusia? Man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang panjang umur dan baik amalan dia. Orang yang terbaik umur dia panjang dan dia baik amalan. Dia start balik tak pernah tinggal sembahyang, start balik tak pernah tinggal puasa, start balik duk main mengaji agama, start dia balik masjid tak pernah tinggal. Hak yang ni tak boleh challenge. Tak boleh challenge kecuali kita umur panjang, kita mau ibadah macam dia, baru boleh challenge dia. So jangan cemburu tuan-tuan. Apatah lagi kalau lah malam ni dapat 100 juta pun tuan-tuan orang pakat tension orang lain. Apatah lagi tuan-tuan amalan yang tidak boleh dinilai dengan wang ringgit tuan-tuan. Ni syurga balasan dia, darjat yang sangat tinggi. Baik tuan-tuan. Dan tiada mereka itu menyangkakan yang demikian itu dosa. Ada. Dia buat kerja yang dia tak sangka dosa, tapi rupanya perbuatan tu jangan kata dosa. Terus membatalkan akidah dia, menghina apa-apa, mempelecehkan apa-apa hukum yang berada dalam Quran, kufur. Kali pun dia pakai serban besar tuan-tuan, dia pakai jubah cantik ke, ataupun kita nampak janggut dia lebat, putih macam syekh, tasbih di tangan tuan-tuan. Tapi bila sembang tuan-tuan, dia buat benda-benda yang lidah dia tu menyebut perkataan-perkataan yang kufur. Kufur dia. Kemudian istimewa pula lebih-lebih lagi lah. Istimewa pula ni lebih-lebih lagi, ataupun khususnya, ataupun terutamanya. Istimewa pula keadaan kufur dan murtad sebab jahil mereka itu akan hukumnya, kerana tiada belajar dan menuntut yang wajib atas mereka mengetahui daripada fardu ain. Ada juga setengah orang belajar agama, dia tak pergi mengaji agama. Tidak, dia tak pergi mengaji agama. Bila tak mengaji agama, dia sebut perkataan-perkataan kufur, dia tak sedar. Dia jahil pasal tak mengaji, ini tak dimaafkan. Kalau dia jahil pasal tak mengaji, tak dimaafkan.
Tapi kalau duduk di satu kampung yang jauh, tidak ada ustaz yang sampai, ini dimaafkan. Boleh lah. Kalau macam di kampung, macam kampung tuan-tuan lah, nak dimaaf macam mana ustaz pun ramai mengajar, betul tak? Dia tak mai, ini tak dimaafkan. Jahil ini tak dimaafkan, pasal dia sendiri yang tak mengaji. Ni jahil yang dimaafkan ni orang yang memang dia tak ada masa nak mengaji, ataupun kalau pergi masjid pun tak ada ustaz yang mengajak ni tempat dia. Ini jahil, ada kemanfaat maafan lah tuan-tuan, ada toleransi lah. Kalau macam ni tidak ada toleransi pada orang yang tak mengaji. Baik tuan-tuan. Kemudian, dan yang jadi murtad itu terbahagi atas 3 perkara. 3 perkara yang boleh menyebabkan jadi kafir, murtad. Murtad ni tuan-tuan maksud dia berpaling tadah. Maksud dia dah Islam, lepas tu dia jadi kafir, dia berpaling daripada Islam. Itu maksud murtad tu. Nah, disebut murtad tu orang asal Islam keluar Islam. Nah, dan jadi murtad itu terbahagi atas 3. Ada kalanya i'tiqad. I'tiqad dia, kepercayaan dalam hati dia, dia i'tiqad. Dan ada kalanya perbuatan ni. Contoh i'tiqad apa tuan-tuan yang menyebabkan jadi kufur? Contoh i'tiqad ni apabila, contoh mudahnya tuan-tuan, apabila dia menafikan perkara-perkara yang telah menjadi ijma'. Contohnya dia i'tiqad kul huwallahu ahad bukan Al-Quran, contohnya lah. Dia i'tiqad kul huwallahu ahad bukan Al-Quran. I'tiqad ni i'tiqad kufur. Baik. Ataupun dia beriktikad ada dalam hukum-hukum Allah dalam Quran ni, ada hukum Allah yang tak sesuai, tak patut, tak relevan, kuno. Ini iktikad lagu ni, kufur. Baik. Kemudian adanya perbuatan. Contoh perbuatan lagu mana? Contoh perbuatan, dia ambil Quran, dia pijak Quran. Dia ambil Quran, lempang dalam longkang. Hina lah tu, hina. Ambil Quran lempar dalam longkang. Ataupun ambil Quran, koyak Quran. Koyak ataupun dia kencing atas Quran, ini perbuatan kufur. Menghina kan? Menghina kalam Allah. Ini bukan main-main, bukan buat lawak pun kufur. Ini hina tu pijak Quran ke, koyak Quran ke, kencing atas Quran ke. Baik. Ada kalanya perkataan, paling banyak perkataan lah. Perkataan lah yang paling banyak kita mudah bercakap. Antaranya tuan-tuan, antaranya lah, kadang-kadang orang tak apa nak perasan tuan-tuan. Sikit lagi tuan-tuan. Antaranya yang orang tak perasan, kadang-kadang kalau ada orang sebut, tahun ni kalau padi tak jadi ke, lebih baik aku ni masuk Kristian lah. Jadi Kristian lah masa tu. Masa tu jadi Kristian lah. Padahal dia tak kata nak masuk, dia kata kalau betul tak kan. Pasal apa dah jadi Kristian? Pasal dia dah buka ikatan. Nah, Islam akidah tu ikatan simpul mati, jangan buka. Bila kita kata kalau jadi lagu ni aku nak jadi Kristian, hang jadi Kristian masa tu. Boleh lah. Dia dah buka simpulan tu 50%. Dah buka, maka batal. Akidah mana boleh buka simpulan? Simpulan mati akidah ni. Siapa sebut lagu tu kufur. Ataupun dia tengok, dia usaha kan, buat bisnes, buat kelak modal. Kalau bisnes aku tak jadilah, aku dah doa banyak dah kat Allah, tak apalah aku try minta kat dewa Hindu pula lah, dewa Hindu pula, Siva ke apa ke. Dia sebut lagu tu kufur. Nampak tak? Sebab dia sebut tu dia nak minta pada dewa Hindu, dia nak minta pada dewa Hindu, kufur. Sebab itu perbuatan kufur, dan dia sebut dia nak buat perbuatan tu kalau jadi sekian dan sekian, kufur masa tu. Sebab dia dah buka ikatan dia. Carilah benda lain, jangan sebut bab agama, betul tak? Kalau lah aku gagal ni, tak apalah aku nak balik kampung rehat, tak apalah, betul tak kan? Ni kalau bisnes aku ni tak jadi ke, tak apalah aku nak balik rehat sekejap lah. Tak apalah tuan-tuan. Ni kenapa nak libatkan akidah? Akidah ni simpulan mati, bukan mainan. Baik. Macam ada satu orang tu kan, ada satu pondan tu yang mana tahu hilang, orang tak dapat tangkap, pergi mana tak tahu. Dia menyorok di Thailand kot, tak silap, Thailand kan. Payah kita nak tangkap sikit. Dah menyorok di sana tu, dah di luar kuasa PDRM lah. Dia di Thailand dia menyorok, dia kata apa, saya cadang lebih baik saya ni keluar daripada Islam lah. Nampak tu. Sebenarnya itulah memang perkataan kufur. Cuma kenapa kita tak sebut, kita tak hukum dia ramai-ramai. Kita mengaji, kita tahu itu perkataan kufur. Tapi kenapa kita tak hukum dia terus? Sebab nak hukum seseorang itu kufur,
adalah pemerintah, kerajaan yang ada kuasa. Sebab tu disebut macam tu, pada hakikatnya itu perkataan kufur. Cuma kita orang Islam perlu ada jabatan agama, kaunseling dia lah, kaunseling dia. Tapi siapa-siapa yang ungkap perkataan lagu tu, saya beritahu betul lah, siapa yang ungkap perkataan lagu tu, maka batal lah segala ibadah dia yang lepas. Cumanya bukanlah kita pergi terus luku kepala dia tangkap, bukan. Dalam Islam orang lagu tu kita kena panggil dia, ada sesi kaunseling dan bagi motivasi ke apa ke. Tapi perkataan yang disebut tu, siapa-siapa sebut, dia ke akan membatalkan segala ibadah dia yang lepas, dan dia dah jadi kufur masa tu, dan dia mesti wajib dia mengucap segera, wajib dia mengucap. Boleh jadi dia mengucap balik, betul tak kan? Boleh jadi dia mengucap balik, saya tak tahu. Boleh jadi lepas tu dia sedar dia mengucap balik, tapi perbuatan itu telah membatalkan ibadah-ibadah dia yang lepas. So jangan bermudah-mudahan bercakap. Baik tuan-tuan, akan datang kita sambung muka surat sebelah. Dan setiap satu tu ada cabangnya yang amat banyak. Akan datang muka surat sebelah, muka surat sebelah. Kita buat tahlil untuk sahabat kita Mak Razi bin Haji Johari, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Ila hadati sayyidina wa habibina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala arwahi abaihi wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ila arwahi abaina wa jami'il muslimin syai'un lillahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir